السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu keindahannya keindahanmu kekuatannya kekuatanmu kekuasaannya kekuasaanmu perlindungannya perlindunganmu ya Allah jika rezeki masih di langit turunkanlah jika di bumi keluarkanlah jika sukan pemudahkanlah jika haram sucikanlah jika jauh dekatkanlah berkat waktu duha kecantikanmu keindahanmu kekuatanmu kekuasaanmu limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin insyaallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah bersama-sama dalam sesi pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita mulakan hari ini pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat muka surat 90. Okay, muka surat 90. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru pertama kali join sesi pagi ini, jadi untuk makluman, sesi live ni sentiasa insyaAllah akan dibuat setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Okay, kalau tidak ada apa-apa halangan, Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi. Cuma hari ini kita awalkan sedikit sebab nanti ada sedikit urusan lah. Jadi kita awalkan sedikit. Cuma untuk waktu asalnya adalah 9 pagi. Okay, 9 pagi sehingga 10 pagi insyaAllah. Jadi apa yang kita akan bincangkan, apa yang kita akan buat dalam sesi live setiap pagi Isnin hingga Jumaat ni adalah, okay, pertama sekali kita akan baca ayat satu ayat sehingga ke wakaf ataupun tempat-tempat yang berhenti tertentu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat kepada hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baca. Okay, seterusnya, lepas kita dah belajar tajwid, dah faham cara baca dan sebagainya, kita akan lihat pada terjemahan ataupun maksud ayat yang kita baca. Maksudnya kita ada 3 perkara lah. Kita baca, kemudian kita belajar tajwid sedikit sebanyak tentang formula-formula yang mudah, dan juga kita lihat kepada maksud ayat yang kita baca, supaya kita dapat faham dan juga kita dapat amalkan apa yang kita baca insyaAllah. Jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Okay, baik. InsyaAllah kita mulakan pada muka surat yang ke-90, muka surat yang seterusnya.
Okay, ayat yang pertama iaitu ayat 75 insya-Allah. Jadi macam biasa kita akan baca, kemudian tengok apa yang ada, hukum tajwid yang ada, dan juga tengok kepada maksud ataupun terjemahan ayat tersebut insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh bantu untuk share live pada pagi ini juga insya-Allah. Okay, kita mulakan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Okey, baik, kita berhenti pada ayat yang ke-75 dulu. Kita lihat apa yang ada di dalam ayat yang kita baca insya-Allah. Okey. Jadi kita akan lihat satu persatu macam biasa. Okey, kita gabungkanlah yang mana ada hukum bacaan yang sama. Maksudnya dari segi cara baca yang sama, kita akan sekalikan saja. Cuma dari segi nama hukum tajwid tu mungkin berbeza. Kalau ada soalan ataupun tak faham ke, tuan-tuan boleh tanya dekat bawah insya-Allah. Okey, wa ma lakum la tuqatilun. Okey, ada dekat sini mim yang ada tanda mati. Okey, bermaksud kena baca dengan bacaan izhar. Jadi kita tengok lagi apa, kita kumpulkan dulu mana bacaan yang perlu diizharkan. Maksudnya yang perlu dijelaskan. Yang kita lihat pada formula kita ni, mana perkataan ataupun huruf-huruf yang perlu dibaca izhar, iaitu jelas dan kita tidak boleh dengung. Salah satu contoh tadi iaitu mim yang bertanda sukun ataupun mim yang ada tanda mati. Jadi kita tengok, okay, ataupun yang nun ada tanda mati, baris atas bawah tanwin selari, tanwin depan 69. Jadi kita tengok dalam ayat yang kita baca ada berapa. Okey, ini satu, okay, mim mati satu. Okey, tak ada. Baris kedua. Kalau saya ada terlepas, tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi tahulah dekat komen tu kan. Okey, satu lagi bacaan izhar. Okey, ni bukan nun yang kosong ni. Nun yang kosong bukan. Dia kena nun yang ada tanda mati tu. Okey, jadi satu je lah. Kecuali yang hujung ni tak kira. Hujung ni dia panggil ma'iwad. Sebab kita berhenti pada perkataan tersebut dan tanwin baris atas itu kita panggil ma'iwad. Melainkan kita nak sambung lah. Okey, jadi dekat sini ada satu sahaja yang kena baca dengan izhar. Izhar syafawi di sini, iaitu mim yang bertanda mati. Okey, sebab yang lain tu banyaknya nanti kita kena baca dengung. Okey, kemudian kita lihat kepada formula yang nombor 1 ni, tadi nombor 2. Okey. Jadi nombor 1 ni mim kosong ataupun nun kosong, tanwin atas dan bawah tidak selari. Dia beza dengan ni. Tuan-tuan dan puan-puan pastikan ini berbeza ni. Yang ni selari, ini tidak selari. Lebih kurang lah, nampak mungkin tak berjelas kan, tapi yang ni tak selari. Kemudian baris depan 99. Dengan syarat selepasnya bukan huruf lam dan ra, baru kita boleh baca dengung. Jadi kita tengok dalam ayat yang kita baca tadi ada ke tidak hukum yang kita kena baca dengan dengung tadi. Sama ada nun kosong ataupun tanwin yang tidak selari. Okey, tak banyak hari ni min hadhihi. Ni tadi izhar juga. Tuan-tuan dan puan mungkin tak perasan. Nun yang ada tanda mati ni. Izhar juga sama macam mim yang bertanda mati. Okey, sekarang kita nak cari yang dengung. Okey, ini satu nun kosong. Kemudian dua, mana lagi? Okey, nun kosong dan juga baris tidak selari. Ni semua yang samalah formula dia. Nun kosong. Okey. Jadi kita dah jumpa nun kosong ataupun tanwin yang tidak selari. Kemudian kita lihat selepas tanwin yang tidak selari dan juga nun kosong tersebut, adakah huruf lam
ataupun huruf ra. Okey, kalau selain daripada itu maka kita baca dengung. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, huruf lam maka tak boleh dengung. Jadi kita baca izhar macam tadi. Izhar milla, tak perlu bunyi min la. Min nun ni tak boleh bunyi terus masuk ke dalam huruf lam. Okey, kemudian nun yang kosong kedua selepasnya okey, huruf kaf bukan huruf lam ra, maka dengung kat sini. Lagi tanwin yang tidak selari atas selepasnya waw, maksudnya bukan lam ra, maka didengungkan. Lagi nun kosong. Okey, kemudian lepasnya huruf lam, maka tidak boleh dengung di sini, sama macam dekat mana tadi? Dekat sini tadi. Maka kita baca dengan izhar, jelas. Okey, kemudian nun kosong yang seterusnya selepasnya huruf kaf, maka dekat sini bolehlah baca dengung. Sebab dia bukan huruf lam dan juga huruf ra, maka boleh kita baca dengung 2 harakat. Cuma kalau kita nak sebut dari segi nama hukum tajwid, dekat sini kita panggil idgham bila gunnah, kita memasuk tanpa dengung. Kemudian kita ada ikhfa hakiki, nun bertemu dengan kaf. Kemudian dekat sini tanwin tidak selari berjumpa dengan waw, idgham ma'al gunnah. Berbeza dengan yang tadi lah, idgham bila gunnah, ni idgham ma'al gunnah. Maksud dia, yang ni kita masuk idgham tu maksudnya memasukkan. Okey, jadi yang pertama ni kita memasukkan tapi tanpa dengung. Yang kedua ni kita memasukkan juga tetapi dengan dengung. Itu saja bezanya, dengung ataupun tak dengung. Okey, yang ini pun sama, idgham bila gunnah, kemudian idgham ikhfa hakiki. Okey, jadi selesai yang bacaan izhar dan juga bacaan yang perlu didengungkan, ikhfa ke idgham ke, kita dah jelaskan tadi. Jadi kita tengok seterusnya lagi apa yang ada, iaitu di bawah hukum alif lam ma'rifah. Okey, di bawah hukum alif lam ma'rifah ada 2 sahaja pembahagian, iaitu alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Macam tuan-tuan dan puan-puan lihat, apakah tanda-tanda alif lam qamariyah? Okey, senang saja tuan-tuan dan puan-puan ingat saja. Alif lam qamariyah dia ada tanda mati di atas huruf lam. Macam dekat sini. Wal mustad'afin, ada kan lam ni, ada tanda mati. Tetapi kalau alif lam syamsiah, huruf lam ini kosong. Macam dekat sini ni, minar rijal. Ini kosong lah ni, lam kosong. Maka perbezaannya hanyalah pada huruf lam ini, yang senang untuk tuan-tuan dan puan faham lah. Okey, sini ada tanda mati, di sini tidak ada tanda, sebarang tanda, kosong. Jadi ini alif lam qamariyah, di sini alif lam syamsiah. Jadi beza bacaannya, di sini perlu dilafazkan huruf lam. Okey, wal mus, itu maksudnya perlu dilafazkan. Kemudian di sini tidak perlu dilafazkan huruf lam. Terus saja masuk ke dalam huruf yang bersabdu, di sini huruf ra. Minar rijal. Kalau kita baca minal rijal, bermaksud lam ini dilafazkan. Maka kita bezakan dengan lam yang ada tanda mati. Jadi tuan-tuan dan puan ingat, lam yang ada tanda mati perlu dilafazkan huruf lam. Lam yang tidak ada tanda, sebarang tanda, kosong, bermaksud tidak perlu dilafazkan huruf lam tersebut. Okey, di sini alif lam qamariyah kita panggil, di sini alif lam syamsiyah. Itu mudah saja, tuan-tuan dan puan, banyak kita jumpa nanti. Okey, jadi dekat bawah ni pun ada lagi yang lain. Di sini pun alif lam syamsiyah. Yang mana lam kosong tu alif lam syamsiyah. Di sini alif lam qamariyah. Nanti kalau tuan-tuan dan puan ada kekeliruan, boleh tanya je dekat bawah. Okey. Sebab tajwid ni sebenarnya sangat-sangat mudah, tuan-tuan dan puan, kita bincang benda yang sama saja sebenarnya. Yang penting kita nak tahu maksud ayat yang kita baca, itulah. Okey, lam kosong di sini lagi alif lam syamsiyah. Nampak lam kosong je. Selepas ni huruf ada sabdu lah. Jadi kita panggil dia alif lam syamsiyah. Okey, ada beberapa kan contoh. Jadi dekat sini kita dapat tahu tajuk yang lain, iaitu alif lam ma'rifah. Di bawahnya ada alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Okey, satu lagi yang jarang-jarang disebut. Bukan jarang disebut, jarang jumpa lah. Kita panggil idgham mutamasilain. Dekat huruf lam yang kosong, selepasnya huruf lam yang bersadu. Lam kosong, lam bersadu. Dia bukan huruf lam saja. Kadang-kadang mim kosong, selepasnya ada mim yang
berharakat ataupun bersabdu. Kita panggil juga huruf, kita panggil hukumnya idgham mutamatsilain. Hari tu saya dah tunjuk dah, tak silap. Saya dah tunjuk dah jenis-jenis idgham ada 3. Kan, salah satunya di sinilah idgham mutamatsilain, iaitu yang mempunyai makhraj dan juga sifat huruf yang sama. Makhraj dan juga sifat huruf yang sama. Kita dah terangkanlah. Okey. Cuma untuk mutamatsilain ni senang saja. Dia huruf yang sama bermaksud dia idgham mutamatsilain. Satu kosong, satunya ada baris. Okey, itu saja cukup. Cuma cara bacanya kena masuk ke dalam huruf yang bersabdu. Tips tambahan lah untuk yang baru-baru nak belajar, mana-mana huruf yang bersabdu, tuan-tuan dan puan-puan perlu memasukkan huruf sebelumnya ke dalam huruf tersebut, huruf yang bersabdu. Itu tips dia lah. Tak kisahlah nama hukum dia apa sekalipun, memang caranya kena masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey, baik. Jelas setakat ni itu saja. Kemudian kita ada qalqalah lah, ada beberapa huruf jim tadi kan. Jim bersabdu. Okey, cuma dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, wal mustad'afin, pastikan semalam kita dah sentuh juga. Okey, huruf dad yang bersabdu bukan huruf qalqalah. Okey, sebab huruf qalqalah ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Ada 5 sahaja ni. Baju da qata, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan juga huruf ta. Okey, formula untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat, baju da qata, baju da qata. Okey. Jadi ini sahajalah yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lantunkan bila jumpa huruf-huruf ini dalam keadaan sukun. Okey, maka kalau tuan-tuan dan puan-puan baca di sini, maksudnya apa? Tak boleh dengung, tak boleh lantun lah. Contoh lantun tu macam mana? Wal mustad'afin. Wal mustad'afin. Itu ada lantunan. Maka tuan-tuan dan puan-puan tak boleh baca dengan lantunan, maka dibaca dengan tanpa lantunan. Wal mustad'afin. Wal mustad'afin. Tak boleh lantun. Yang boleh lantunnya pada huruf jim. Sini jim. Jim sini waj'al. Okey, itu lantunan. Okey, baik. Kita pergi kepada ayat, maksud ayat terjemahan. Okey, dan mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik lelaki, perempuan maupun anak-anak, yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini, yakni Mekah yang penduduknya zalim. Berikanlah kami pelindung daripada sisimu dan berilah kami penolong daripada sisimu. Jadi dalam ayat ni kita dapat faham bahawa apa sebelum ni kita dah sebut semalam, iaitu ayat yang sebelumnya 70, ayat 74. Kan? Iaitu orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Maka sesiapa yang berperang di jalan Allah, ayat yang sebelum ni, bukan dekat sini, ayat sebelum ni, maka sesiapa yang berperang di jalan Allah, sama ada dia mati, gugur syahid ataupun dia beroleh kemenangan, maka mendapat pahala yang besar. Sama ada dia mati ataupun hidup. Kan, kalau hidup dia dapat harta rampasan. Kan, itu salah satu nikmat ataupun pemberian daripada Allah SWT lah. Kalau dia mati pun dia akan dapat pahala. Kemudian Allah SWT terangkan dalam ayat yang berikutnya, mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah, yakni membela orang yang lemah. Jadi peringatan kepada orang-orang yang tidak mahu ataupun tidak sanggup, tidak berani untuk menjoin apa? Memerangi, bukan panggil apa? Join dalam bahasa Melayu apa join? Menyertai. Menyertai peperangan untuk membela nasib orang yang lemah, sama ada lelaki, perempuan, dan mereka ini yang berdoa kepada Allah SWT bahawa keluarkanlah mereka, kami ni mereka lah, sama ada lelaki, perempuan ataupun anak-anak ni daripada negeri yang zalim. Jadi kita panggil iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni, iaitu kita mungkin dekat Malaysia tidak berlakulah peperangan dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat sekarang, saudara-saudara kita di Palestin contohnya ataupun di Syria, mereka mungkin mengalami keadaan ini. Jadi kita sebagai penduduk ataupun warga orang Islam lah, orang Islam, orang yang beriman, insya-Allah, okey, perlu ada ini kepada pemimpin terutamanya, okey, perlu memberi bantuan kepada saudara-saudara se-Islam kita yang lain. Itu salah satu tanggungjawab lah yang Allah SWT
berikan kepada orang Islam dan juga orang yang beriman, supaya mereka ni berikan bantuan kepada mereka ini yang disebut di dalam ayat ini, iaitu lelaki, perempuan yang lemah ni, dan juga kanak-kanak. Walaupun mungkin kita berada dalam negara yang berlainan, tetapi kita adalah salah satu saudara antara Islam, saudara se-Islam, maka kita perlu menolong mereka. Jadi dekat sini Allah SWT beri arahan, berikanlah pelindung kepada mereka ni. Ini yang mereka mohon, tetapi kita selaku saudara se-Islam perlu memberikan pertolongan ataupun pelindungan kepada mereka, sama ada dari segi kekuatan ataupun dari segi kewangan, dari segi paling kurang doa lah. Tapi takkanlah setiap kali nak berikan bantuan dengan doa saja. Jadi kita sumbangkan sedikit sebanyak yang kita mampu. Okey, jadi itu pengajaran lah yang kita boleh ambil, insya-Allah. Jadi seterusnya kita lihat ayat yang ke-76, ayat berikutnya. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Okey, baik, kita selesai baca, kemudian kita lihat apa hukum tajwid yang ada dalam ayat ini. Okey, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Okey, bagi saya yang ini insya-Allah tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua yang ini ada tanda alif, alif kecil ke alif besar ke, kena baca panjang lah. Okay, kalau ada sahabat-sahabat daripada tuan-tuan dan puan yang baru baca Iqra' tu, mungkin belum sampai tahap yang panjang pendek ni kan. Tapi senang je untuk panjang pendek ni. Tengok je huruf ya kosong, waw kosong ataupun alif yang kosong, sama ada besar ke kecil ke. Semua tu tuan-tuan dan puan kena baca dengan panjang. Itu saja, mudah. Okey, contohnya fi ni walaupun tak ada titik dekat sini, tapi dikira sebagai ya juga. Maka dikira macam ya kosong lah. Ya kosong sebab baris ni bukan baris ya, dia baris fa ni. Fa ni fi. Maka fi pun kena baca panjang. Okey. Walladzina kafaru yuqatilun ni pun sama ni, tidak ada masalah lah kalau okey, cuma kita nampak sini ombak. Okey, ada satu ombak, ada dua ombak. Okey, dua je ombak. Jadi ombak ni apa dia punya formula dia tuan-tuan dan puan? Macam biasalah formula dia yang ini. Yang baru masuk tu boleh screenshot lah, kan screenshot. Jadi kalau nampak ombak ni, selepasnya bukan huruf yang bersabdu, tak kisah huruf apa, huruf dot ke, huruf hamzah ke, huruf ba ke dan sebagainya. Kalau huruf tu tak bersabdu, maka kita boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Tetapi kalau ombak ini selepas yang tanda ombak ada huruf yang bersabdu, maka kita baca 6. Itu saja. Untuk formula ombak itu saja secara umumnya. Cuma nanti kalau kita belajar tajwid secara lebih detail, dia adalah certain tempat yang kita tak boleh pakai formula ni. Tetapi nak bagi tahu dekat sini secara umum dan juga secara majoritinya, okey, hukum ataupun formula ini terpakai. Okey, contoh dekat sinilah tadi kita nampak. Kan, ombak selepasnya huruf apa? Huruf hamzah. Huruf hamzah ni ada sabdu ke tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka 4 ataupun 5 harakat. Begitu juga dengan ini. Sama saja. Tak ada sabdu, 4, 5 harakat. Kalau kita nak bagi tahu nama tajwid dia apa dekat sini. Di sini mad jaiz munfasil, mad bertemu dengan hamzah di dalam dua perkataan. Okey, yang kedua ni mad bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan. Maka di sini mad wajib. Di sini mad jaiz, di sini mad wajib. Cuma itu dari segi nama, teori. Kalau dari segi bacaan, cara baca nak baca panjang mana, nak baca berapa harakat, jadi ikut je formula ni. Tak kisahlah nama dia mad jaiz ke, mad wajib ke, sama sahaja. Tuan-tuan dan puan guna je kaedah ni, insya-Allah boleh baca dengan tajwid yang betul. Itu saja.
Baik, lagi apa lagi kita jumpa dekat sini? Alif lam syamsiah, lam kosong, alif lam syamsiah. Jadi abaikan huruf lam di sini. Jadi lepas abaikan kita nak buat apa? Kita masuk dalam huruf yang bersabdu. Aulia asyaiton. Asyaiton. Okey. Baik, kemudian kat sini kan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berhenti syaitan ni, berapa yang kita boleh panjang? Kita boleh panjang 2 harakat syaitan, ataupun 4 harakat boleh syaitan, ataupun 6 pun boleh syaitan. Sebab dekat situ kita ada hukum mad arid lisukun. Tetapi jadi boleh baca 2, 4 ataupun 6 tu ketika kita nak berhenti. Kalau kita sambung, ada satu saja pilihan, 2 harakat saja, syaitani inna. Tak boleh baca 4, tak boleh baca 6. Tapi kalau kita berhenti, kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kalau boleh Ustaz tolong ulang formula mat wajib dengan mat jaiz tadi. Okey, kalau mat wajib dan juga mat wajib ni, kalau dari segi teori dia, macam mana kita panggil dia mat wajib? Dia mat, huruf mat ni, alif ni. Okey, biasanya untuk mat ni dia akan ada tanda ni lah, tanda ombak ni. Mat jaiz, mat wajib dia akan ada tanda ombak ni. Dari segi nama, kita nak tahu dia mat wajib ke mat jaiz. Jadi kita tengok yang pertama ni, aulia ni, alif bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan ataupun satu kalimah. Inilah, ni perkataan, satu perkataan. Aulia ni satu perkataan. Maka kita panggil dia mat wajib. Nama panjang dia mat wajib muttasil. Muttasil tu maksudnya bersambung. Jadi bersambung mat dengan hamzah di dalam satu perkataan. Tapi kalau mat jaiz, huruf mat di sini, huruf mat ni waw, tapi ada tanda yang ulama dah letak dekat sini, iaitu tanda ombak juga. Sebab tu tanda ombak ni adalah tanda bagi mat jaiz ataupun mat wajib tadi, kan? Cuma dekat sini secara teori dia, mat bertemu dengan hamzah di dalam 2 perkataan yang berbeza. Huruf mat di dalam perkataan yang pertama, huruf hamzah di dalam perkataan yang kedua. Itu maksud dia. Mat jaiz munfasil, nama panjang dia. Sebab apa munfasil? Maksud dia terpisah. Apa yang terpisah? Mat dengan hamzah. Sebab itulah nama dia kita panggil mat jaiz munfasil. Cuma dari segi cara bacaan, kita lihat kepada formula ini saja. Formula ini saja. Ombak selepasnya bukan huruf sabdu, kita baca 4-5 harakat. Kalau ombak selepasnya huruf bersabdu, maka kita baca 6 harakat. Apa contoh yang selepas ombak ni ada huruf sabdu? Contoh yang paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan, cek dalam surah Al-Fatihah. Kan? Waladdallin. Kena tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan cukup 6 harakat. Sebab dia guna formula ini ni. Okey, jelas tuan Goleng. Tuan Goleng 12 itu saja. Dari segi nama tu sebenarnya tak wajib pun untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat. Cuma yang penting adalah cara baca tu. Nak baca berapa harakat, yang mana nak kena baca dengung, yang mana nak kena baca tak dengung. Kan? Jadi di sini kita dah mudahkan, simpulkan dengan formula-formula yang ringkas. Sebab kalau nak ikut dalam satu formula tu mungkin ada 2-3 hukum tajwid. Tetapi kita ringkaskan jadi satu je formula dia. Okey, baik. Jadi seterusnya nun yang bersabdu. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingatlah, huruf yang bersabdu yang perlu didengungkan hanya pada huruf nun yang bersabdu dan juga mim bersabdu. Selain huruf nun dan juga mim yang bersabdu, contohnya lah pada huruf shin ni kan, ada sabdu juga. Pada huruf ta ada sabdu, tetapi tidak didengungkan. Sebab apa? Sebab yang didengungkan hanya sabdu yang ada pada huruf nun dan juga huruf mim. Kita panggil situ wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Okey, alhamdulillah faham. Okey, sama-sama. Okey, wajibul gunnah. Wajib kita dengung 2 harakat. Puan ada waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Baik. Ni alif lam syamsiah jugalah. Tuan-tuan dan puan-puan, lam kosong je, terus fikir dalam kepala alif lam syamsiah. Lam yang ada tanda mati alif lam qamariyah. Lam yang kosong tak perlu dilafazkan. Lam yang ada tanda mati perlu dilafazkan huruf lam tersebut. Okey, baik. Kita lihat kepada terjemahan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena cepat sikit sini. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Tagut ni kita dah bincangkan sebelum ni. Apakah maksud Tagut?
antara salah satu dalam tafsir disebut, iaitu benda-benda yang disembah selain daripada Allah SWT. Tak kisahlah dia sama ada tok guru ke, patung berhala dan sebagainya, selain daripada Allah SWT yang disembah, maka itu kita panggil taghut. Syaitan pun boleh juga. Okay? Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa orang-orang yang beriman, yang betul-betul imannya teguh, mereka ini berperang di jalan Allah. Tetapi orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang munafik, berperang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi fi sabilit taghut, kerana selain daripada Allah, untuk kepentingan harta benda kan, harta rampasan dan sebagainya. Maka faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah ataupun bunuhlah sahabat-sahabat kawan-kawan syaitan, mereka-mereka yang kufur itu. Dan ingatlah bahawa inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Maka bila Allah SWT dah sebut, dah berikan jaminan bahawa tipu daya syaitan ataupun perkara-perkara yang selain daripada Allah SWT tidak ada kuasa, dan itu adalah maksudnya lemah. Jadi kita tidak perlu takutlah sebagai orang yang mengaku beriman, maka kita tidak perlu takut dengan kuasa-kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah ada akidah ataupun keimanan seperti itu, maka kita tidak takutlah. Kan andai kata diajak untuk pergi berperang ataupun bukan berperang sajalah, kalau kita nak lawan yang menentang agama Allah macam sekarang ni kan, mungkin ramai yang merendah-rendahkan agama Allah SWT dan mempunyai sikap-sikap ataupun ciri-ciri orang munafik yang berperangai seperti syaitan dan sebagainya, maka ingatlah syaitan kana dha'ifa, lemah sahaja. Bila kita yakin yang syaitan tu lemah, maka kita akan berbalik kepada Allah SWT untuk pertolongan. Di situlah kita selalu minta kan dalam surah Fatihah pun sama, iyyaka na'bud iyyaka nasta'in, kepadanya Allah yang kita selalu menyembah, beribadat, dan juga kita selalu minta tolong kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah yang paling berkuasa, maka kuasa ataupun perkara-perkara selain daripada Allah SWT itu adalah dha'ifah, lemah. Ini akidah yang perlu ada dalam setiap orang yang beriman. Maka sebenarnya untuk topik akidah sebenarnya banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan perempuan faham kan, sebab itulah kita kena baca dan kemudian kita tengok terjemahan lah, paling kurang kita faham. Okey, baik. Okey, terima kasih. Siapa ni? Nama TikTok lah. Terima kasih bagi hadiah dan sebagainya. InsyaAllah kita teruskan ayat yang ke-77. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca formula apa yang kita kongsikan tu, boleh tanya dekat bawah, insya-Allah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون. Okey, hati-hati dekat ta ni jangan tebal. Macam tadi tu saya terbaca tebal. Yang tebalnya huruf dha bukan huruf ta. Okey.
ولا تظلمون فتيلا. Okey, baik, kita berhenti ayat yang ke-77. Lihat kepada tajwid yang ada. Okey. Baik, kita lihat hukum-hukum izhar yang ada di dalam ayat yang kita baca ni. Sama ada mim yang ada tanda mati. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan cara baca izhar, tuan-tuan dan puan-puan. Mim ada tanda mati ataupun nun ada tanda mati. Tanwin atas, tanwin bawah selari. Okey, kemudian tanwin depan 69. Okey, jadi formula ni tuan-tuan dan puan-puan kena betul-betul master, kena betul-betul mahir. Okey. Jadi kita akan cari dalam ayat yang kita baca tadi, ada tak yang berbentuk sebegini. Okey, yang ada bentuknya macam ini. Okey. Jadi kalau kita dah jumpa bentuk ni, cara bacanya izhar lah. Izhar, jelas dan tidak boleh dengung. Okey, kita cari kita cari. Kalau saya terlepas, tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi tahu. Okey, dekat sini ada satu bacaan izhar. Di sini izhar syafawi, di sini pun izhar syafawi sebab dia mim mati. Okey, mim ada tanda mati. Okey, lahum. Cuba kalau mim ada tanda mati ni kita baca dengan bacaan yang jelas. Memanglah bacaan jelas sebab izhar. Untuk mim ada tanda mati, kita kena rapatkan bibir atas, bibir bawah. Itu sebenarnya yang saya nak cakap tu, bibir atas, bibir bawah. Pastikan betul-betul kemas. Kalau orang Pantai Timur cakap kemah keming. Tutup bibir atas, bibir bawah tu kemah keming. Gitu. Okey, aidiyakum. Ini pun sama ni. Satu izhar. Izhar juga, izhar syafawi. Lagi mana lagi yang kita perlu baca dengan izhar? Yang ada tanda tadilah yang kita sebut tadi. Okey, kalau 99 ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Cuba komen kat bawah ni. 99 ni formula mana? Formula 1 ke formula 2? Okey. Okey, ni mim ada tanda mati lagi. Okey, baca izhar juga. Formula 1. Okey, baik, betul lah. Puan ada formula 1. Formula 1 tu yang mana? Yang ni lah, yang atas ni. Ni kita panggil dia formula 1, ni formula 2. Okey, boleh. Okey, baik. Lagi mana lagi bacaan izhar? Okey, ini bukan selari ni tak selari. Kalau tak selari ni formula 1. Okey, ni kul mata'ud dunya. Semalam saya dah terangkan. Kalau ada sahabat-sahabat yang join semalam, cuba bagi tahu apa nama hukum dekat sini ni. Ni memang izhar tapi ada sedikit tambahan dia. Izhar apa ni? Kul mata'ud dunya ni. Izhar mutlak. Okey, baik. Terima kasih puan Adah. Betul lah, izhar mutlak. Bezanya apa dengan idgham ma'al gunnah ni? Kalau ikut nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Tapi kenapa nun mati yang ini bertemu ya ni bukan idgham ma'al gunnah? Dia izhar mutlak. Dia ada beza dia, satu saja word yang kita sebut semalam. Okey, mana lagi yang perlu baca izhar? Okey, dah tak ada. Jadi kalau dah tak ada, kita dah selesai lah untuk formula yang kedua. Okey, jadi kita tengok pula formula yang pertama. Mim kosong. Yang mana-mana tuan-tuan dan puan-puan jumpa mim kosong, bermaksud terus je baca dengung. Okey. Okey, kemudian apa lagi? Nun kosong. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan jumpa tanwin atas bawah yang tidak selari. Tanwin depan 99. Okey, kalau jumpa ini dan selepas tanda-tanda ini, tuan-tuan dan puan-puan nampak selepasnya bukan huruf lam ataupun bukan huruf ra, maka boleh baca dengung. Okey, maka tuan-tuan dan puan-puan baca dengung. Okey, kalau huruf di situ selepas tanda-tanda ini, tuan-tuan dan puan-puan jumpa dia sama ada huruf lam ataupun tuan-tuan nampak selepasnya huruf ra, maka tak dengung. Bila kita sebut tak dengung, bermaksud kita kena baca dengan idgham lah dekat sini sebenarnya. Idgham bila gunnah, tanpa dengung lah. Maka sebab itulah kita tulis dekat sini tak dengung. Jadi kita tengok apa yang ada. Hukum-hukum ni apa yang ada ayat dia dalam ini. Okey. Kita cari dulu tanda-tanda yang ada dalam formula 1 ini. Okey, ni mim ada tanda mati bukan? Kita dah cari tadi, itu izhar. Okey, 99 yang ini ni. 99. Okey, ni jumpa dah satu. Okey, lagi. Okey, ni tak kira lah sebab kita berhenti kan. Khasyah.
Kalau kita berhenti, kita kena bunyikan ta ni sebagai ha. Khosyah. Okey. Lagi mana lagi? Okey, ni tanwin tidak selari ni. Bawah. Maka formula nombor 1. Okey, selepasnya bukan lam ra, selepasnya bukan lam ra, kena baca dengung 2 harakat. Cuma kat sini ni idgham ma'al gunnah lah, ataupun wajibul gunnah kita sebut boleh jugalah. Ni bawah ni ikhfa hakiki. Okey, tanwin depan ni. Ni kita jumpa 1, 2. Cuma dekat sini tak dengung. Dekat sini dengung, sorry. Dekat sini dengung, dekat sini tak dengung. Sebab apa? Sebab perbezaannya hanya huruf selepas daripada tanwin yang 99 ni lah. Yang ini waw, yang ini lam. Kalau lam, kita dah sebut tadi, tak dengung. Kalau bukan lam, dengung. Itu saja. Tuan-tuan dan puan, masterkan formula ini, insyaAllah dapat baca dengan betul dah. Dari segi nama tu, kemudian. Okey, bonus. Okey, baik. Apa lagi hukum tajwid yang ada? Iaitu alif lam ma'rifah, alif lam syamsiah, lam kosong, 1, 2, 3, 4. Bukan. Ini bukan. Ini alif lam qamariyah. Okey, jadi ada 3 tadi, alif lam syamsiah, maka tak perlu lafazkan huruf lam. Terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Kemudian lam yang ada tanda mati. 1, 2, okey, 3. Okey, 3. Alif lam syamsiah ni satu lagi, ada tadi 4. Maka yang ini perlu dilafazkan huruf lam. Itu saja. Settle untuk hukum tajwid. Bagi sahabat-sahabat yang baru nak belajar pun, insya-Allah kalau mahir dengan formula kita tadi tu, sekejap je boleh baca Quran. Okey. Okey, selesai ayat yang ke-77. Kita lihat kepada terjemahan ayat ataupun maksud ayat. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, orang yang menampakkan dirinya beriman dan meminta izin berperang sebelum ada perintah berperang. Ini poin dia. Tahanlah tanganmu daripada berperang. Laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maksudnya waktu ni ada segolongan orang yang minta untuk berperang. Yang konon-kononnya lah nak menunjukkan mereka ni beriman. Minta nak berperang. Tapi Allah SWT cakap apa? Tahanlah tanganmu daripada berperang. Maksudnya Allah tak bagi berperang. Jangan dulu. Jangan dulu berperang. Laksanakanlah solat, tapi Allah suruh solat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, okey, tadi tak wajib berperang, tapi mereka minta. Tapi bila mana wajib, Allah SWT arahkan kewajipan berperang, tiba-tiba sebahagian daripada mereka, yakni golongan munafik, takut kepada manusia. Seperti takutnya kepada Allah. Dia takut kepada manusia, kepada kematian, seperti dia takut kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Bukan sahaja dia tak nak ikut berperang, tapi dia mempersoalkan pula Allah SWT, kenapa wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajipan berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Kenapa engkau tak tangguhkan sekejap je lagi? Kenapa tak tangguhkan peperangan ni? Kenapa nak kena buat sekarang? Macam tu. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni mereka mendapat pahala kerana turut berperang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi Allah SWT beritahu dengan perantaraan Nabi bahawa kesenangan di dunia itu hanya sedikit sahaja. Jadi apa yang kita dapat dekat dunia ni sebenarnya adalah sedikit sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita nampak dekat dunia ni macam segala-galanya, terutama sekali untuk orang-orang yang tak beriman, orang-orang kafir kan, mereka nampak dunia ni segala-galanya. Tetapi untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang beriman, dunia itu hanya sedikit saja, akhirat itu lebih baik. Iaitu kesenangan, kemewahan di akhirat itu jauh lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Sebab itulah kalau kita dapat rasakan bahawa dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apa nilai pun, maka kita insya-Allah termasuk dalam golongan yang bertakwa. Tapi kalau kita rasa macam 24 jam kita tu asyik fikir tentang dunia, fikir tentang rezeki dan sebagainya yang telah ditentukan oleh Allah, maka kita kena cek baliklah iman kita kan setakat mana. Kalau kita rasa kita ni orang betul-betul beriman, orang-orang yang bertakwa,
maka kita akan rasa yang dunia ni hanya sekejap, sedikit. Nikmat yang kita nampak banyak tu sebenarnya sikit saja daripada nikmat akhirat. Sebab itu dah di sini Allah SWT sebut bahawa akhirat itu lebih baik bukan untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah SWT beritahu kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maksudnya segala kebaikan yang kita buat, ataupun kalau kita pergi berperang, kita tak bagi tahu orang, kita buat kebaikan tak bagi tahu orang, maka amalan baik itu Allah SWT akan kira walaupun sebesar zarah. Kita tidak perlu ceritalah pada orang macam tu. Okey, baik. Satu lagi pengajaran yang kita boleh belajar daripada ayat ni kan. Kalau kita tengok sini, golongan munafik ni dia macam acah-acah beriman. Dia nak minta berperang, tetapi Allah tak bagi berperang. Tapi bila mana Allah wajibkan berperang, dia orang ni tak mahu berperang pula. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil iaitu janganlah kita meminta sesuatu yang kita rasa kita tidak mampu melaksanakannya. Macam ciri-ciri orang munafik ni. Kan? Kita rasa kita tak mampu sebenarnya nak buat sesuatu perkara, tapi kita minta. Bila mana perkara tersebut diamanahkan kepada kita, kita tidak dapat laksanakan dengan baik. Maka dekat sini kita boleh ambil pengajaran bahawa kalau kita rasa kita tak mampu nak buat sesuatu perkara tu, jangan kita minta. Contohlah macam dalam kepimpinan, kita jangan minta kita ini dapat kuasa untuk memimpin. Kalau orang pilih kita tu lain cerita lah. Tapi kalau kita rasa kita memang layak, contohnya yang paling mudah imam lah, imam solat, contoh yang paling mudah, imam solat. Kita rasa kalau kita ni memang layak, bacaan kita dah okey kan, maka kita bolehlah nak jadi imam, pergi ke depan kalau dah tak ada orang lain yang lebih layak. Tetapi kalau rasa macam kita rasa macam 50-50, tak boleh lah, tapi ada lagi orang lain yang boleh jadi imam, maka jangan kita letakkan diri kita tu sebagai orang yang mampu dekat situ. Poinnya janganlah kita minta sesuatu yang kita rasa kita tidak mampu. Okey, itu contoh mudah lah. Win ayat tu Ustaz, jangan minta apa yang kita tak mampu lakukan. Ya, betul. Sebab itulah kita baca, kita tengok terjemahan. Mungkin kisah ni kisah waktu zaman-zaman Nabi kan, tapi pengajarannya terpakai sehingga hari kiamat. Sebab itulah kita baca, kita ambil pengajaran daripada ayat yang kita baca tu, insyaAllah. Okay, poin dia betul, Puan Tuan Syed. Jangan minta apa yang kita tak mampu lakukan. Kalau kita buat juga, kita ada ciri-ciri seperti siapa? Seperti orang munafik. Macam tu. Baik, kita tengok ayat yang berikutnya. Auzubillahi. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Okey, baik, kita lihat kepada hukum tajwid ni ada. Okey, untuk yang ya ada tanda mati, kalau ya kosong ataupun waw kosong, alif kosong, itu kita panggil apa? Kita panggil huruf mat kan? Huruf mat. Tetapi kalau ya yang ada tanda mati ataupun waw yang ada tanda mati, kita panggil dia huruf lin. Huruf lin. Kalau yang tidak ada tanda tu huruf mad. Huruf mat awi, alif, waw, ya. Okey, tapi kalau ya yang ada tanda mati, waw ada tanda mati, kita panggil mat, huruf lin. Huruf lin. Huruf lembut, bacaan lembut. Nama. Okey, kemudian apa lagi dekat sini? Ni contoh yang huruf kaf, tuan-tuan dan puan-puan. Huruf kaf untuk idgham mutamathilain. Kaf bertemu dengan kaf. Kalau tadi atas tadi kita ada jumpa lam bertemu lam. Ni kaf dengan kaf. Idgham mutamathilain. Cuma cara bacanya terus je ikut tips yang kita selalu sebut tu. Nampak huruf bersabdu, abaikan huruf sebelumnya, terus masuk dalam huruf yang bersabdu tersebut. Yudrikum.
Okay, kalau huruf sebelum sakdu tu huruf yang tidak ada tanda lah. Kita masuk terus dalam huruf bersakdu. Yudrikum, masuk tu secara sempurna, secara kamil, secara sempurna. Okay, lagi nun kosong. Okay, ikut formula yang pertama, nun kosong tu. Okay, nun kosong. Ikut nun kosong ni, formula ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun tanwin depan 99 pun sama juga. 1, 2, 3. Okay, semua ni kalau tengok selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca huruf sabdu. Bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Okay, semua tempat tadi lah. Ni kuntum. Ni tanwin tidak selari ikut formula 1 juga. Okay, semua tu dengung lah. Okay. Okey, satu lagi ta ni lah. Ta bulat, pastikan kalau berhenti musyayyadah dengan ha. Bukan musyayyadat. Itu huruf ta maftuhah, ta terbuka. Okey, kalau ta marbutah, ta bulat ni berhenti ha. Okey, apa lagi? Huruf qalqalah dekat sini. Dal, yudrik, yud. Okey, tusibahum. Ni pun sama. Tusibahum. Okey, qalqalah surah. Apa lagi nak tahu dekat sini? Okey, di sini ni ada maksilah tuan-tuan dan puan, maksilah qasirah. Okey. Ni tanda ni. Ni 1, ni 2. Hazihi. Dua-dua ni maksilah qasirah, baca 2 harakat. Okey, indallah, Allah ni kena baca panjang tuan-tuan dan puan, tak boleh baca 1 harakat. Min indillah, macam tu. Kena baca 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh kalau kita berhenti pada kalimah Allah ni. Ma'arik li sukun juga. Cuma kita tak nampak dia punya huruf mad tu. Special untuk lafzul jalalah. Okey, ombak ni macam mana formula dia? Ombak. Selepasnya huruf bukan bersabdu, baca 4-5 harakat. Okey, yang ni formula ni. Bukan huruf sabdu, 4-5 harakat. Kalau lepas ombak, huruf sakdu 6 harakat. Itu saja. Okey, baik. Selesailah kita untuk hukum tajwid kat sini. Kita ambil ringkas-ringkas saja sebab kita ulang je benda yang sama insya-Allah. Cuma yang baru masuk tu kalau tak faham formula 1, 2 tu apa, nanti bagi tahulah kita explain secara ringkas. Okey, yang seterusnya, di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka mendapat kebaikan, mereka mengatakan, ini daripada sisi Allah. Mereka ni maksudnya orang-orang yang tadilah, orang munafik tadi. Kan, dia kata, dia percaya juga sebenarnya. Kan, kebaikan ni datangnya daripada siapa? Daripada Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini daripada engkau, yakni Muhammad. Dia nak salahkan Nabi Muhammad SAW pula. Itu kesilapan mereka lah. Mereka ni memang tak puas hati dengan Nabi Muhammad. Kan, tapi mereka ni sebenarnya beriman kepada Allah ni kalau ikut ni kan. Tetapi tidak beriman secara sepenuhnya. Sebab apa? Sebab dia tidak mahu ikut Rasulullah SAW. Katakanlah semuanya datang daripada katakanlah ni maksudnya Nabi Muhammad SAW kata, Allah SWT suruh Nabi Muhammad SAW kata kepada mereka ni, semuanya datang daripada sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Okey, jadi dekat ayat ini, Allah SWT nak bagi tahu bahawa macam mana pun orang, contohlah orang munafik kan, kalau zaman kisah ini ketika zaman mereka, dekat mana pun walaupun mereka ni tidak ikut berperang kan, tak pergi ikut berjuang bersama dengan Nabi kan, kerana takut seperti takutnya kepada Allah kan. Takut manusia macam takut kepada Allah, bahkan lebih lagi. Maka walaupun demikian, malaikat maut ataupun kematian itu akan mendapatkan kamu. Maksudnya kita pergi dekat mana-mana pun, walaupun berada dekat benteng yang tinggi dan kukuh, kan sebut dekat situ, kuntum fi burujim musyayyadah, dekat mana pun, dekat tembok pun sekalipun, maka kematian itu pasti akan datang. Malaikat maut pasti akan tahulah. Tak adanya kalau kita menyorok dalam lubang dan sebagainya, malaikat maut tak jumpa, tak jadilah mati, tak ada. Jadi dekat ayat ni pun kita dapat satu pengajaran bahawa walaupun dekat mana apa sekalipun kita buat, kematian tu mesti akan datang tepat pada waktunya.
Sebab itulah kalau kita tengok ada orang-orang yang dia bukan mati dekat Malaysia kan, dia pergi umrah ke, pergi Mekah ke, ataupun pergi melancong kan dekat luar negara dan sebagainya. Maka bila dah tiba waktu ajal dia dah habis, maka ketika itulah dia akan ditarik nyawanya. Sama ada dia berada dekat luar negara ataupun dekat Malaysia, kita mungkin ahli keluarga dia tak tahu, tapi malaikat maut tu tahu. Kan, sebab Allah SWT yang menentukan kadar hayat orang-orang yang dicipta. Okey, jadi semua kalau kita berlaku musibah dan sebagainya, ataupun macam kita pernah bincangkanlah sebelum ni kan, dalam surat yang sebelum-sebelum ni, surah Ali Imran ataupun surah Ali Imran lah, tak silap saya, surah Ali Imran yang hari tu kita bincang. Kalau ada sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang nak pergi berdakwah ataupun buat perkara yang baik lah kan, pergi musafir kepada sesuatu tempat, tapi berlaku satu kemalangan dan melibatkan kecederaan ataupun kematian, tapi kita dah larang lah mereka kan, terutamanya kita dah larang dah mereka supaya pergi. Tapi larangan kita tu macam tak berasas lah, sebab mereka ni bukan nak melakukan maksiat, tapi nak melakukan kebaikan. Jadi berlakulah perkara yang tidak diingini. Lalu apa yang kita kata, kita cakap itulah tak dengar cakap sangat kan, tak nak dengar cakap, pergi juga. Padahal mereka ni pergi sebab nak buat kebaikan. Maka kalau kita sebut macam tu, adalah ciri-cirinya seperti orang munafik. Kan. Jadi dekat situ kita beriktikad ataupun beriman bahawa kalau macam mana sekalipun kita buat, kita usaha, bila dah tiba waktunya, maka kematian itu tetap akan datang. Walaupun kita, contohlah kita cakap kalau nak sihat, nak hidup lama, kena bersenam berapa kali sehari, kena jaga pemakanan dan sebagainya, itu betul lah usaha. Tetapi kalau dah sampai waktu masa ajalnya, maka kematian itu akan datang juga. Walaupun kita ni memang jaga makanan, gula tak ambil dan sebagainya. Jadi itu akidah jugalah, akidah yang kita kena pegang dan kita kena percaya bahawa usaha-usaha yang kita buat tu, kalau Allah SWT izin, barulah dia akan jadi salah satu usaha yang kita usahakan untuk melindungi diri kita daripada penyakit dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak izin, maka tetap akan dapat penyakit, tetap akan dapat kematian itu akan datang. Okey, ayat yang seterusnya, ayat terakhir insya-Allah tuan-tuan dan puan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Okey, yang kat mana dengung tu, mim sabdu, nun sabdu, semua dengung tuan-tuan dan puan. Ya, tanwin yang tidak selari, nun kosong, selepasnya bukan lam ra, semua dengung. Semua dengung. Apa lagi nak tahu dekat sini? Famin nafsik. Okey, pastikan kaf ni kalau sifat huruf kita ada panggil dia hamas. Nafsik. Nafsik ada sedikit nafas terkeluar di situ. Okey, ombak selepasnya bukan huruf sadu, 4 ataupun 5 harakat. Okey, rasula, la 2 harakat, syahida, da 2 harakat juga. Di sini mad iwad. Okey, baik, kita tengok terjemahan terus. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah daripada sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu daripada kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutuskanmu, yakni Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Okey, baik. Jadi dekat sini, apa-apa kebaikan yang kita dapat, sebenarnya semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa usaha kita, jangan kita rasa kita bekerja keras dan sebagainya itu adalah sebab kita mendapat kejayaan sesuatu perkara. Tetapi pertama sekali kita berikan, kita tujukan kejayaan tersebut ataupun apa-apa kebaikan kepada pemiliknya, iaitu Allah SWT. Barulah kita cakap dengan asbab kita usaha kan. Tapi yang pertama sekali kita kena ucap dekat mulut kita. Contoh kita dapat kejayaan, kita cakap semuanya daripada Allah. Haza min fadli rabbi.
Itu kita yang diajar oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW kepada kita. Okay? Semua perkara yang baik itu kita puji kepada Allah. Kita halakan kepada Allah SWT. Okay? Dan juga perkara-perkara yang buruk itu sebenarnya berlaku atas sebab tangan-tangan kita juga. Kan? Tapi dengan izin Allah SWT jugalah. Okay? Tapi apa-apa yang contohnya kalau keburukan ataupun contohlah kalau kita baca sebelum-sebelum ni berkaitan dengan orang munafik tu, apa yang berlaku kepada dia, contohnya tentang mereka ni disuruh untuk sebelum ni, tapi disebabkan kesalahan mereka jugalah. Yang ada kisah dua orang tu, Yahudi dan juga orang musyrik tu. Kalau ingat kan, dalam sesi surat berapa nanti tuan-tuan puan boleh cek balik lah surat yang sebelum-sebelum ni kita dah cerita. Okay, jadi itu saja untuk hari ni. InsyaAllah tuan-tuan puan kita selesai muka surat yang ke-90. InsyaAllah esok kita sambung. Esok insyaAllah macam biasa pukul 9. Cuma hari ni awal sikit sebab saya nak ke klinik sekejap lagi ni. Okay, nak terus ke klinik. Jadi insyaAllah esok kita jumpa. Kita sambung muka surat yang ke-91. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dalam sesi pada pagi ini. InsyaAllah kita terus istiqamah. Kita doa secara bersama-sama untuk istiqamah bersama dengan Al-Quran. Kita pelajari tajwid dan juga kita fahami apa yang Allah SWT nak sampaikan daripada Al-Quran, insyaAllah. Jadi dengan usaha tu semoga kita ditempatkan dalam syurga yang kekal abadi, insyaAllah. Itu saja untuk hari ni. Sama-sama insyaAllah. Betul, untuk urusan gigi tak settle lagi ni. Okay, insyaAllah itu saja. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, yang terlepas sesi tu boleh tengok dekat YouTube. Saya upload lah. Cuma yang untuk hari ni mungkin tengah hari ataupun petang tu boleh tengok balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi